Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 4. Bertemu lagi dengan Cikgu Farhana dalam tajuk laluan mencabar, iaitu dalam modul kecergasan. Okey, hari ini laluan mencabar ni adalah berkaitan dengan kapasiti aerobik. Apa itu kapasiti aerobik? Okey, sekejap lagi cikgu terangkan. Okey, bagi murid-murid yang nak rujuk buku teks, awak boleh buka buku teks muka surat 66. Okey? Okey. Apa itu kapasiti aerobik? Kapasiti aerobik ialah penggunaan oksigen yang paling maksimum yang boleh tubuh badan seseorang terima. Okey, penggunaan oksigen ni maksudnya apa? Kita memang sentiasa bernafas, betul tak? Bila kita bernafas, oksigen akan disedut melalui hidung masuk pada peparu dan peparu akan edarkan ke seluruh badan melalui darah, jantung yang akan pam darah. Okey? Okey, kapasiti aerobik ni lebih kepada keupayaan jantung awak untuk bekerja. Sebab jantung ni adalah untuk apa? Bawa darah yang beroksigen dan terdioksigen dari badan ke organ-organ, kan? Daripada peparu, yang beroksigen dari peparu dibawa terus ke organ lain. Manakala yang terdioksigen, darah yang telah kita gunakan yang ada karbon dioksida dan sebagainya, dia akan bawa semula ke peparu untuk kita keluarkan semula sebagai bahan humor. Okey, penggunaan oksigen maksimum ni maksudnya apa? Bila jantung kita boleh bekerja dengan sebaik mungkin untuk membawa oksigen ke seluruh badan dengan baik, maksudnya efisien. Orang yang ada jantung yang kuat, dia akan ada kapasiti aerobik yang tinggi. Okey, apa berkaitan dia dengan benda yang cikgu nak ajar ini? Okey, berkaitan kapasiti aerobik dengan kadar nadi pemulihan. Okey, kadar nadi pemulihan ni adalah kadar nadi selepas kita melakukan aktiviti fizikal. Ingat tak hari tu kita dah cek nadi, ada nadi kita ambil yang sebelum aktiviti, selepas aktiviti dan beberapa minit selepas aktiviti. Okey, kadar nadi yang selepas beberapa minit lepas aktiviti itu adalah kadar nadi pemulihan. Okey, orang yang ada kapasiti aerobik yang tinggi, dia akan mempunyai kadar nadi pemulihan, ada silap sikit. Kadar nadi pemulihan yang lebih cepat. Okey? Okey. Okey, bagus. Okey, kadar nadi pemulihan yang lebih cepat ni maksudnya kadar nadi akan cepat kembali normal. Bila kita buat aktiviti, kadar nadi akan meningkat. Betul tak? Macam hari tu kita dah buat aktiviti, kadar nadi kita dah meningkat, pernafasan kita pun meningkat. Okey, jadi bila kita ada kapasiti aerobik yang tinggi, kadar nadi pemulihan kita akan kembali kepada asal dengan lebih cepat. Jadi kita akan lebih cepat recovery, cepat hilang penat daripada aktiviti fizikal yang kita telah lakukan. Jelas Okey, ataupun awak boleh baca kat sini dalam muka surat 66 ni dia ada kata individu yang mempunyai kadar nadi pemulihan yang cepat mempunyai tahap kapasiti aerobik yang tinggi. Maksudnya jantung dia kuat. Macam mana kita nak bagi jantung kita ni kuat? Kita ada macam-macam aktiviti yang boleh membuatkan jantung kita ni kuat. Dalam sedar tak sedar, banyak aktiviti yang kita senang dan mudah lakukan di mana-mana sahaja. Okey, di sini kita tengok. Aktiviti yang boleh meningkatkan kapasiti aerobik ialah skipping. Yang pertama, skipping. Mudah kan skipping? Siapa yang ada tali skipping boleh buat skipping setiap hari di rumah. Skipping ni adalah antara aktiviti yang sangat baik untuk jantung. Bukan sahaja boleh meningkatkan kapasiti aerobik, dia juga boleh mengurangkan risiko-risiko penyakit kardiovaskular. Maksudnya macam sakit jantung, itulah penyakit kardiovaskular. Okey, yang kedua kita ada sukan renang. Sukan renang ni buat masa sekarang macam payah sikitlah untuk kita buat. Sebabnya kita perlu pergi ke kolam renang. Okey,
Maksudnya bila kita berenang ni bukan berenang seminit dah habis. Untuk meningkat kapasiti aerobik ni kita perlu melakukan aktiviti ni dalam tempoh masa yang lama. Contohnya renang selama 20 minit. Renang selama setengah jam. Okey, itu akan membantu jantung kita bekerja dan akhirnya akan menjadikan jantung kita lebih kuat. Maka kapasiti aerobik kita akan meningkat. Okey, jelas Okey, yang ketiga, hiking ataupun mendaki gunung. Okey, ada orang menjadikan aktiviti ini sebagai aktiviti hobi. Okey, kalau awak tengok muka surat 66 ni pun, Samsuri dan rakan-rakannya melakukan aktiviti jungle trekking ataupun hiking bersama-sama dalam usaha meningkatkan kapasiti aerobik mereka. Okay, kenapa cikgu kata aktiviti jungle trekking ni boleh meningkatkan kapasiti aerobik? Sebab kita jungle trekking bukan dalam tempoh masa yang sekejap, tapi dalam tempoh masa yang lama. Bila tempoh masa yang lama, kita akan latih jantung kita untuk bekerja dalam intensiti yang agak tinggi dalam tempoh masa yang lama, kan? Okey, jadi dari semasa ke semasa, kapasiti aerobik kita akan meningkat apabila jantung kita semakin kuat. Jadi bila awak buat aktiviti fizikal lain, awak punya kadar nadi pemulihan akan cepat pulih, cepat kembali kepada normal, kepada asal. Okey, yang ketiga adalah aktiviti berbasikal. Okey, cikgu percaya kebanyakan daripada awak ada basikal. Okey, tetapi aktiviti berbasikal ni kalau kita betul-betul nak tingkatkan kapasiti aerobik, kita kena lakukan dengan apa? Dengan tempoh yang panjang. Contohnya 30 minit aktiviti berbasikal. Okey. Tapi tak apa, yang awak main petang-petang tu pun dah memadai. Tapi kalau awak nak yang lebih baik, awak perlulah lakukan dalam tempoh masa yang lebih panjang. Supaya dapat membantu jantung awak untuk lebih kuat dan akhirnya meningkatkan kapasiti aerobik jantung awak. Okey. Ada apa-apa soalan, boleh terus tanya cikgu kalau tak faham. Dan cikgu rasa apa yang cikgu sampaikan hari ini telah menjawab segala persoalan dalam modul. Okey, jangan lupa siapkan modul dan isi Google Form. Boleh Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa. Tak lama lagi kita akan jumpa secara bersemuka. Cikgu harap semua kerja-kerja yang mana yang boleh hantar, boleh siapkan dan bawa semasa hadir ke sekolah nanti. Okey? Boleh berikan pada cikgu. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.